Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachawang sanghau. Waalaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengisi majlis, calon-calon kita yang bertanding di Pantai Jerejak, di Batu Uban dan juga di Batu Maung, sahabat-sahabat pimpinan daripada UMNO, kita ada YB Chu daripada MIRI, saudara-saudari yang ada malam ini dan juga yang menonton. Saya selalunya berucap tiap-tiap malam kerana yang hadir di ceramah-ceramah adalah sama penting dengan yang menonton di luar. Setiap malam sejak lebih kurang 2 minggu yang lalu, kita telah berjaya bina tontonan di luar itu, dan semalam tontonan itu telah mencecah 20,000 orang semalam. Jadi kalau kawan-kawan dekat Pantai Jerejak, dekat Bayan Baru ni fikir apalah dia bercakap ni, tak ada kena-mengena dengan Bayan Baru. Itu sebab setiap kali saya berceramah malam-malam uncle, saya bukan saja bercakap dengan pengundi-pengundi di kawasan itu, tapi saya bercakap dengan seluruh rakyat kita lah. Cuma kita kat Pantai Jerejak hari ni, jadi kena sentuhlah sedikit pasal Pantai Jerejak ya. Saya baca laporan terkini tentang kempen Perikatan Nasional di Pantai Jerejak. Calon Perikatan Nasional di sini ialah Ketua Gerakan Pulau Pinang, Tong Kiong lah. Betul. Dia beritahu kepada orang, kali ini dia yakin, sebab dia kata orang Melayu dekat sini semua sokong Sanusi. Pergi mana-mana angkat tangan macam Sanusi, dia kata. Betul ke? Betul ke? Malulah orang Pantai Jerejak dengan Bayan Baru kalau ramai penyokong Sanusi dekat sini. Tapi saya rasa, saya pun baca berita tu, saya rasa tak betul pun. Sebab lepas dia beritahu orang dia yakin menang sebab ramai penyokong Sanusi dekat sini, dia beritahu dia nak balik rumah, dia demam. Belum lagi keluar keputusan dia dah demam, saudara-saudari. Saya rasa keluar keputusan minggu depan, insya-Allah di Pantai Jerejak kita akan kekal menang di Pantai Jerejak. Dia demam 2 minggu, saudara-saudari. Pantai Jerejak, Batu Maung, kemudian Batu Uban dan juga Bayan Baru ialah satu-satunya, saya ingat, parlimen di seluruh Pulau Pinang yang kesemua calonnya adalah daripada PKR, daripada parlimen sampailah ketiga-tiga. Walaupun memang kita kena akui bahawa masuk pilihan raya negeri kali ini nampak lebih mencabar lah. Sebab kita ada kekurangan sedikit dan Perikatan Nasional ada kelebihan sedikit. Yang itu saya akui. Kelebihan paling utama yang Perikatan Nasional ada dan yang kita tak ada ialah Perikatan Nasional ada badut. Kita tak ada badut, saya. Dia ada Sanusi. Sanusi setakat ini dia ingat untuk menjadi pentadbir dan juga menteri besar yang baik, ahli politik yang baik, cara yang diperlukan ialah dengan membuat lawak bodoh. Sebab itu saya datang Pantai Jerejak malam ini kerana saya ada personal stake dekat Pantai Jerejak. Bukan saya ada isteri kedua kat sini, bukan kan? Saya ada personal stake sebab saya minta saudara Fahmi Zainul untuk bertanding dekat sini. Saya ambil Fahmi Zainul daripada dia pimpinan mahasiswa di Universiti Melaya. Lama dia dengan saya daripada bertugas jadi pegawai saya. Sebelum dia balik ke sini, masa dia dulu pandai-pandai lawan kerajaan, masa itu kena gantung. Masa tu juga dia lama dengan saya. Dan saya yakin walaupun ini kali pertama dia bertanding sebagai
calon untuk Dewan Undangan Negeri, saya yakin sebenarnya dia sudah pun ada tempoh yang panjang untuk belajar dan memahami apa yang diperlukan untuk menjadi seorang wakil rakyat yang baik. Dan kalau dia kalah ataupun dia menang lepas ini dan dia tak buat kerja, masalah itu akan berbalik kepada saya. Sebab itu saya datang malam ini, Fahmi Zainul ada dekat sini, saya nak beritahu kepada orang Pantai Jerejak dan juga seluruh rakyat Malaysia, engkau menang, kau tak buat kerja, penggal sekali lagi aku tukar engkau. Tapi insyaAllah saya yakin, sebab orang-orang di Pantai Jerejak, orang-orang di Batu Maung, Batu Uban, orang Bayan Baru ni semua orang baik-baik. Sebab itulah marilah macam mana pun, daripada penggal pertama dulu yang kita ada wakil rakyat yang lompat lepas menang, saudara-saudari kekal bersama-sama dengan PKR dan PH sampai kita jadi kerajaan persekutuan dan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saudara-saudari. Baik, saya selalunya mula berceramah pukul 11 malam. Ini mula lebih awal ni. Saya selalunya berceramah 1 jam dan kena habis pukul 12 malam. Jadi malam ini saya kena berceramah 1 jam setengah ni. Boleh tahan ke? Kita habis kita 11.50 lah. Sebab ini musim pilihan raya. Kalau ceramah diteruskan selepas pukul 12, maka lawan kita boleh filekan petition pilihan raya, Fahmi tak pasal-pasal masuk mahkamah. Jadi 11.45, 11.50 kita habis. Baik, dalam semua kempen saya tiap-tiap malam, saya akan bermula dengan liputan berita-berita kempen dari sebelah sana, daripada Perikatan Nasional. Kempen kita ni saudara-saudari dah tahu semuanya. Kempen sebelah sana yang belum diketahui lagi. Berita utama malam ini, buletin utama Pakatan Harapan ceramah ni, berita nombor 1, Perikatan Nasional semalam telah melancarkan manifesto untuk Selangor. Dia tawarkan macam-macam. Dia tawarkan semua percuma. Parking percuma, apa lagi percuma, air percuma, apa lagi, sewa percuma, lesen bisnes percuma. Nasib baik dia tak tawar ayam percuma aja. Semua tawar percuma. Dan manifesto itu Tan Sri Muhyiddin Yassin lancarkan sebagai pakej rangsangan rakyat Selangor. 3 minggu lepas dia dah umumkan, kalau Perikatan Nasional berjaya mengambil alih Selangor, maka langkah pertama, sebab kita duk tanya ni, Muhyiddin dengan Azmin ni, kau duk sibuk nak ambil negeri Selangor ni. Negeri Selangor ni negeri yang paling maju dalam Malaysia dan juga penyumbang yang paling utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kamu nak ambil Selangor ni, kamu nak buat apa? Saya duk tanya dia, ni apa rancangan kamu ni? Kamu nak ambil alih Selangor ni? Bila kita tanya tiap malam, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun menyebut bahawa pelan ekonomi Perikatan Nasional untuk orang Selangor, kalau Perikatan Nasional menang, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya tanya, dia tak jawab sampai sekarang ni. Tak ada seorang pun lagi pimpinan Perikatan Nasional yang jawab dengan saya. Saya tanya dia, kau nak buat Majlis Pemulihan Selangor ni? Kau nak pulih apa kat Selangor ni? Selangor dah memang nombor 1 pun. Nak pulihkan apa? Kalau betul Perikatan Nasional hebat, boleh bantu pulihkan negeri, boleh majukan negeri dengan rancangan dia, sepatutnya dah lama dah Muhyiddin Yassin umumkan Majlis Pemulihan Negeri Kelantan, bukan Selangor. Sama, dia nak tawarkan air percuma. Sepatutnya sebelum dia cerita pasal nak bagi air percuma, orang dah buat daripada 2008 lagi pun. Selangor ni selepas 15 tahun kita melaksanakan air percuma, kita mendapati ada beberapa perkara yang kita kena tambah baik. Contohnya apa dia?
Jangan bagi air percuma kepada semua orang. Yang kaya tu tak payahlah. Takkan nak bagi air percuma kat saya? Tak payahlah. Bagi air percuma kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan, supaya duit yang berbaki itu kita boleh jimatkan dan buat program dan bantu orang lain. Bagi kepada air percuma, pukul rata kepada semua ini, itu satu pembaziran. Tapi dia janji bukan saja dia nak bagi air percuma, dia kata okey, air percuma kita bagi jugalah ikut kepada keadaan ekonomi setiap keluarga. Tapi mereka yang berada RM15,000 ke bawah, semua dia dapat, saudara-saudari. Lebih kurang semua orang kat Selangor lah dapat lebih, kecuali 2-3 orang kawan-kawan dia. Baik, apa lagi? Dia janji nak bagi gaji lah, itulah bonus lah, itulah semua, nak pulih Selangor semua. Dia kata semua ini akan dapat ditanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saudara-saudari tahu tak? Dah kira ke belum? Masa masuk pilihan raya, Kedah pun janji nak buat macam-macam. Negeri Selangor pun sekarang Perikatan Nasional janji nak buat macam-macam. Kalau ikut janji pembangkang PAS dan Bersatu ni, kalau nak tengok jadi ke tidak, mudah aja. Tengok yang dia dah janji dekat Kelantan dengan Terengganu. Dia janji nak selesai masalah air ni daripada dulu pun lagi. Sampai sekarang keadaan dia, bila dia tak boleh dah selesai masalah air, Exco Air Kelantan, dia jawab, kalau dah tak ada air sangat, pergilah air sungai kan banyak. Air belakang Tesco kan ada. Minumlah air kat belakang Tesco tu. Baik. Sama juga dengan negeri Terengganu di bawah PAS. Sekarang ini Azmin Muhyiddin janji, Kedah pun janji juga Sanusi. Tapi Sanusi cerita lepas inilah. Kita cerita pasal manifesto Perikatan Nasional dahulu. Dia janji kalau dia menang di Selangor, dia akan wujudkan 100,000 pekerja baru dekat Selangor. Kelantan pun janji macam itu, Terengganu pun janji macam itu. Saya pun semak lah. Saya rasa ni tiap-tiap kali pilihan raya ada je yang janji nak wujudkan peluang pekerjaan baru ni. Bila kita semak dalam pilihan raya yang lepas 2018, PAS di Terengganu juga menjanjikan untuk mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan baru di Terengganu. Dan nak masuk pilihan raya lepas 5 tahun ini, dia pun buat kenyataan, kita telah berjaya mewujudkan peluang pekerjaan. Saya terkejutlah. Saya orang Terengganu, uncle. Saya dilahirkan di Terengganu, mak ayah saya masih lagi dekat Terengganu. Saya balik kampung, saya tengok Terengganu macam itu je. Tak ada lah banyak peluang pekerjaan baru. Jadi saya tengok lagi, rupanya kejayaan kerajaan PAS di Terengganu untuk mewujudkan peluang pekerjaan ialah dengan menyediakan bas-bas untuk dihantar budak-budak ini pergi ke Selangor untuk cari kerja, saudara-saudari. Baik, Cuma yang saya paling bimbang dengan Perikatan Nasional bila nak masuk pilihan raya. Dia janji macam-macam, bagi air percuma, parking percuma. Saudara-saudari, semua ini melibatkan kos. Sampai sekarang dia belum beritahu lagi kepada kita macam mana dia nak ambil, daripada wang mana dia nak ambil, nak bayar semua ni. Ambil contoh belanjawan terkini Kerajaan Negeri Selangor. Perbelanjaan 2.4 bilion. Hasil 2.1 bilion. Itu pun kena ambil defisit 300 juta, perlukan bantuan daripada kerajaan pusat. Itu program yang sedia ada. Sebab sebahagian besar daripada perbelanjaan ini ialah perbelanjaan gaji. Jadi bila kamu parking pun nak percuma, air pun nak percuma, pada masa yang sama juga dia juga nak tambah lagi gaji, bagi lagi bonus. Kau nak sakau duit mana ni? Duit jana wibawa dah tak ada, Muhyiddin oi. Mana dia nak ambil duit untuk bayar yang ini? Sebab itu saya minta saudara-saudari, dan saya nak yang malaun, yang orang-orang PAS duk makin hamun tengah tengok ni, sila jawab.
Mana kamu nak sakau duit untuk bayar segala janji-janji pilihan raya yang kamu tabur sekarang? Sedangkan di negeri Kelantan pun, semua hutang yang sebelum ini kamu ambil dengan kerajaan persekutuan, itu pun kamu payah nak bayar. Saya tahu sebab hari Jumaat lepas Uncle, kita bincang pasal nak selesaikan masalah air di Kelantan. Kita bersetuju, kerajaan persekutuan bersetuju, kita akan bagi peruntukan 1.7 bilion sekarang segera untuk bantu masalah air supaya dia ada loji air yang baru selesai semua. Kita bayar tangki-tangki air supaya ada tangki air untuk hantar air ke rumah. Tapi saya tengok satu-satu ada juga satu permohonan kerajaan negeri Kelantan memohon supaya hutang kerajaan negeri Kelantan pasal air yang dulu dibatalkan dan dimaafkan oleh kerajaan persekutuan. Saya nak tanya orang Penang, adil ke tidak? Kerajaan Penang pun kena tanggung perbelanjaan air. Kerajaan Penang pun kena buat loji air yang baru semua. Kerajaan Penang kalau dapat pinjaman daripada persekutuan, kerajaan Penang bayar selesai semua, tak ada masalah. Tiba-tiba bila mari kerajaan PAS, dia takbir tak elok, dia rugi, dia banyak perkara yang ada masalah. Oleh kerana dia tak buat kerja, dia suruh kerajaan persekutuan batalkan dan hapus hutang dia. Sedangkan tiap-tiap hari dia maki hamun, kata orang Cina, orang India tak boleh pakai, orang Cina ini rasuah, orang Melayu yang sokong pakat perikatan. Begitukan nama lain lah. Carilah nama lain, perikatan, susah nak sebut. Pakatan Harapan. Sedangkan dia kata orang Melayu yang sokong Pakatan Harapan ni semua tak Melayu ni. Bayangkan kalau saudara-saudari, uncle semua jadi saya Menteri Ekonomi yang kena bagi pandangan. Saya kata adalah cukup tidak gentleman. Kamu tak buat kerja baik, kamu ambil duit rakyat. Sebab duit rakyat yang kamu minta untuk dimaafkan itu termasuklah duit rakyat pembayar cukai yang Cina pun ada, yang India pun ada, yang Melayu pun yang ada. Pada masa kamu api-apikan supaya yang muda-muda Melayu ni benci kepada kaum-kaum lain, pada masa itu jugalah diam-diam kamu minta supaya hutang kerajaan persekutuan, duit rakyat, dibatalkan untuk kamu. Sebab itu saya nak bagi satu peringatan kepada pengundi-pengundi. Rekod Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa mentadbir negara ini dalam tempoh 18 itu, bila bab mari soal belanja duit, saya cukup bimbang. Kalau di negara barat dahulu, zaman 80-an, zaman 70-an, ada satu gejala yang menjadi penyakit kerajaan-kerajaan di negara barat masa itu. Gejala itu dipanggil gejala tax and spend. Kerajaan, bila dia jadi saja kerajaan, kerja dia kutip duit daripada rakyat saja. Cukai, belanja. Cukai, belanja. Sebab dia nak buat kerja mudah. Untuk tempoh yang pendek tu, dia rasa popular lah. Sebab rakyat kata, tengok saya dapat bantuan itu, saya dapat duit itu, saya dapat cukai dan belanja. Tax and spend. Tapi akhirnya selepas 20 tahun, banyak kerajaan-kerajaan yang mengalami masalah kewangan. Apabila kerajaan baru yang ambil alih itu, mereka tidak lagi ada kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang diambil oleh kerajaan-kerajaan sebelum itu. Itu juga akan jadi masalah di negara kita bila ada parti-parti seperti Perikatan Nasional. Boleh sebut Perikatan Nasional. Okay. Perikatan Nasional yang bila nak masuk saja pilihan raya, dia janji macam-macam. Tapi dia belum lagi kira, dia tak tengok kemampuan. Sebab itulah rekod yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ada sepanjang 18 bulan dia menjadi kerajaan. Masa zaman dia lah, saya ingat buat kali pertama dalam sejarah negara kita, kerajaan menyentuh duit simpanan masa depan rakyat. Kawan-kawan yang dekat Pantai Jerejak ni tahu tak? Kita ada satu tabung yang mencaratkan bahawa tabung itu wang dia tak boleh disentuh kecuali untuk masa depan rakyat. Tahu ke tidak? Tak tahu ni lah. Ramai tak tahu.
balik Google. Bukan KWSP, bukan. Tengok tu, mungkin ramai tak tahu, bukan KWSP. Fahmi pun dah pucat dah, takut saya tanya dia. Kita ada satu tabung. Tabung itu dipanggil Kumpulan Wang Amanah Negara. Bukan KUAP, itu Kumpulan Wang Amanah Pencen. Tengok, ini nama KUAN, Kumpulan Wang Amanah Negara. Tak ada lagi orang yang sentuh pasal macam mana wang KUAN ini telah digunakan. Kita ada satu tabung, nama dia Kumpulan Wang Amanah Negara, KUAN. Basically, this is a National Trust Fund for future generation. Ia ditubuhkan lewat 90-an, tak silap saya. Dan tujuan dia ialah setiap tahun sebahagian daripada hasil minyak daripada Petronas dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Amanah Negara, KUAN. Cuma ialah orang tak tahu, dan semua pimpinan sebelum ini sebaik yang mungkin tak nak sentuh duit KUAN ini, kerana ini adalah duit untuk masa depan. Dan kalau tengok, tujuan KUAN ini ditubuhkan ialah hanya untuk digunakan untuk masa depan rakyat, selalunya yang bersabit dengan pendidikan, dan memang tak disentuh. Masa saya jadi ahli parlimen tahun 2013 hingga 2018, saya ingat duit KUAN dah sampai 7-8 bilion. Dia naik setiap tahun. Muhyiddin telah pun menggunakan duit KUAN. Dia guna duit KUAN. Saya tunggu dia jawab. Biar dia jawab. Sebab sebelum ini tak ada orang tanya dia. Saya tahu dia akan jawab apa. Dia akan jawab bahawa sebenarnya ini saya gunakan untuk nyawa rakyat masa zaman COVID. Dia akan jawab macam itu. Tapi duit KUAN telah digunakan oleh pentadbiran Muhyiddin 18 bulan itu. Dan kalau tidak ada skandal-skandal masa zaman Muhyiddin, kita tak marah. Tapi dalam keadaan dia berhutang sampai hutang kita jadi paling tinggi, dalam keadaan dia ambil wang KUAN yang tak pernah disentuh sebelum itu, yang sepatutnya jadi warisan anak-anak kita di masa akan datang, masa itu jugalah bila Kerajaan Perpaduan ambil alih pentadbiran, kita buka fail, macam-macam cerita ada, saudari-saudari. Jana wibawa tak jana wibawa. Sebab itu saya faham kenapa Perikatan Nasional nak sangat ambil alih Pulau Pinang, nak sangat ambil alih Negeri Sembilan, nak ambil alih Selangor. Sebab ketiga-tiga negeri ini adalah negeri-negeri yang paling kaya, dengan rizab simpanan yang paling kaya, saudara-saudari. Sebab itu saya nak beritahu orang Pulau Pinang ni, yang Ong Tong Kiong kata peminat-peminat Sanusi angkat tangan ni. Engkau angkat tangan, banyak-banyak angkat tangan, wang rakyat kamu akan hilang kalau Perikatan Nasional ambil alih. Kerana rekod mereka setakat ini, mereka hanya pandai ambil wang yang telah ada, kemudian mereka belanja. Bila wang itu sudah tak ada, tak boleh belanja, rakyat marah, dia pas balik kerajaan itu kepada kita, saudara-saudari. Itu keadaan dia. Saya tunggu Muhyiddin Azmin jawab. Muhyiddin, sila jawab, apa kamu buat dengan Kumpulan Wang Amanah Negara, KUAN? Saya nak orang-orang yang menonton dan yang ada dekat Bayan Baru ni balik tolong Google Kumpulan Wang Amanah Negara, kerana itu adalah sumbangan daripada Petronas untuk rakyat negara kita di masa akan datang. Dan dia telah disentuh. Wang Petronas pun ambil, wang KUAN pun ambil, pinjaman pun ambil. Sebab itulah masa itu dia kata dia yang paling baik sekali, bagus bagi kat orang semua. Malah nak sebut Abah. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita nak jadi popular, nak jadi kerajaan yang senang, boleh ambil duit, belanja habis, bagi semua. Tapi negara ini, kerajaan ini bukan milik ahli-ahli politik macam kami. Kami masuk pejabat ni 5 tahun sekali saja. Masa 5 tahun itu, kalau buat kerja yang baik, tinggalan kami ialah hasil yang baik untuk kerajaan seterusnya. Sama macam kita jaga syarikat-syarikat. Sebelum kita ada CEO yang lain.
CEO buat kerja semua, sebelum dia dipindahkan ke tempat lain, CEO yang baik adalah CEO yang meninggalkan syarikat itu dalam kedudukan kewangan yang baik. Cash flow bagus, reserve bagus, growth revenue bagus, pekerja-pekerja semua dijaga. Barulah senang CEO yang baru masuk, maka CEO yang baru itu boleh besarkan lagi syarikat. Itu baru satu benda pasal manifesto Perikatan Nasional. Satu lagi dalam perkembangan terkini, oleh kerana saya tiap-tiap malam berceramah hentam Perikatan Nasional, dan yang menonton daripada kalangan walaun Perikatan Nasional ni, dia tak reti nak menjawab. Kritikan terbaru kepada saya ialah dia kata, Rafizi ni dia ada masalah. Kalau nak tahu dia berbohong, setiap kali dia nak berbohong, dia tengok jam. Saudara-saudari tengok, saya kan kalau ceramah saya selalu tengok jam. Saya memang selalu tengok jam. Satunya ialah sebab saya tak pakai skrip. Jadi saya dalam kepala dah tahu apa nak cakap. 1, 2, 3, 4. Jadi saya kena sesuaikan banyak mana lagi yang saya nak bercakap tu dengan masa. Tapi inilah juga yang saya nak ambil kira dan saya nak kongsi. Ini masalah orang kita. Saya memang sangat-sangat berkira mengenai masa. Kalau tanyalah semua orang yang kerja dengan saya tak kedekut benda lain. Benda lain saya tak kedekut. Masa saya memang kedekut. Kalau membazir masa, memang kena maki dengan saya. Sebab ini pandangan saya, dan saya nak beritahu kepada walaun PAS ni. Kamu ni mengaku Islam, tapi kamu ni tak ada konsep bahawa perkara yang Allah bagi kepada kita, antara yang paling berharga adalah masa. Semua harta lain kalau dah hilang boleh cari balik. Wang kalau hilang boleh cari balik. Kereta accident, cari balik, beli balik. Rumah terbakar, boleh beli balik. Masa, kalau kamu hilang 1 minit pun, masa itu tidak akan datang balik. Sebab itu saya tak tahu geng-geng yang sokong Sanusi ni. Saya dibesarkan dalam keluarga yang cukup berkira mengenai masa, kerana pada pandangan saya, setiap daripada kita ini Allah dah bagi harta yang sama masa kita lahir. Melayu ke, Cina ke, India ke, agama apa pun, Tuhan bagi kepada kita harta yang sama, iaitu masa. Masa semua orang ada masa yang sama, 24 jam sehari. Maka orang yang menggunakan harta masa itu dengan baik, dia tak membazir, dia rajin, dia buat kerja, maka orang itulah daripada harta masa yang Allah bagi sama kepada semua, daripada harta masa itulah kita boleh buat harta-harta yang lain. Lain kali kepada walaun, janganlah cari salah benda-benda mengarut, tak pasal-pasal kena tazkirah masa ceramah sekarang. Sebab itu saudara-saudari, saya nak tunjuk dia sebenarnya bila kita nak masuk dalam minggu kedua kempen ini, dia dah tak ada modal. Benda mengarut macam saya tengok jam masa itu pun jadi isu besar kepada dia. Dulu isu besar dia ialah gigi saya. Gigi saya tak straight. Ada air tak? Saya masih lagi demam. Ada ayak. Buat ayak. Tak apa, tak kat sini ya. It's okay. Tak apa, ni air Pulau Pinang, bukan air Kelantan. Baik ya. Dia komen benda-benda mengarut pasal gigi lah, pasal jam lah. Sebab sebenarnya dia tak boleh jawab benda yang paling penting. Dalam 4-5 bulan yang lepas ini, dia mainkan satu isu saja. Lawan kita ni, termasuklah si Ong Tong Keong ni. Isu dia ialah kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tak cukup Melayu.
Kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang dikawal oleh orang Cina. Kau nak Melayu ramai mana lagi? Ni Zalah marah sangat kat Muhyiddin ni. Muhyiddin dia belum sebut Sanusi lagi ni. Dia kata kerajaan perpaduan yang ada sekarang ni tak cukup Melayu. Kalau kerajaan perpaduan ini terus dapat sokongan daripada rakyat, habislah Melayu. Dia bagi gambaran, contohnya terutama kepada yang muda-muda ni lah, dia bagi gambaran bahawa tengok apa yang telah berlaku kepada Singapura. Kalau kita tak sokong kerajaan Melayu yang PAS dan bersatu ini, maka lepas ini Pulau Pinang pula akan jadi seperti Singapura. Itulah masa kecil-kecil, masa sekolah, orang suruh belajar betul-betul sejarah, tak nak belajar, tak cerdik. Bila tua-tua, sejarah pun dia tak tahu. Saya tak pernah sentuh benda ni secara terbuka tau, tapi saya nak sebut once and for all, terutamanya kepada yang muda-muda ini. Negeri Pulau Pinang ni dan juga negeri Singapura dulu, dia bukanlah dalam tempoh 50-60 tahun ni tiba-tiba orang Cina semua datang tendang orang Melayu keluar. Kau gila ke apa? Asal usulnya begini, 300 tahun yang lepas ni, tahun-tahun dalam kurun ke-18, 17 lebih, 1750, 1780, Pulau Pinang dan juga Singapura, pulau-pulau yang tak adalah sangat ramai penduduk. Dia pulau yang kosong, adalah perkampungan nelayan sedikit sebanyak, tapi dia bukanlah penuh dengan orang macam sekarang ini. Masa itu British ada hubungan dagang yang kuat dengan Cina dan juga dengan rantau ini, sebab dia berdagang sebahagiannya dagang rempah, kalau dengan Cina semua banyak. Jadi kapal-kapal British ini daripada UK, England turun ke bawah, lalu ke Cape Horn sampai bila dia nak pergi ke China. Jadi dia cari tempat-tempat kapal-kapal dia untuk berehat dan berlabuh sebelum dia sambung pergi ke China. Jadi pedagang-pedagang macam Sir Stamford Raffles, Sir Francis Light, bila dia datang ke arah ini, dia tengok ada pulau-pulau kosong. Pulau Pinang pun kosong, tak dipakai, tak ramai orang. Singapura pun macam itu juga. Jadi akhirnya dia minta untuk sewa. Pulau Pinang dia minta sewa dengan kerajaan negeri Kedah masa itu. Singapura dia minta sewa dengan kerabat daripada kerajaan negeri Johor masa itu. Dia bermula dengan sewa, sebab masa itu orang tak pakai sangat lagi pun, dan tak ramai orang pun yang duduk kat sini, kecuali ada perkampungan-perkampungan nelayan yang kecil. Jadi akhirnya Pulau Pinang dan Singapura dia menjadi persinggahan kapal-kapal dagang ini yang British punya. Orang kita masa itu Melayu, dia tak nak kerja jadi buruh untuk tempat port tak port, pelabuhan semua dia tak nak. Kerana orang kita secara tradisinya Melayu, dia duduk kat kampung, duduk kat tanah sendiri. Jadi British masa itu bila dia dah dapat Pulau Pinang disewa, dia dapat juga Singapura disewa, maka untuk menghidupkan tempat ini sebagai persinggahan kapal-kapal, dia pun mula bawa masuk pekerja-pekerja asing. Masa itu pekerja asingnya orang Cina. Sama macam kita dah bawa masuk pekerja asing daripada Indonesia dan juga Bangladesh sekarang, sebab orang kita tak nak bekerja dalam bidang-bidang itu. Itu 300 tahun dahulu. Bila kita bentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 sehingga kita menjadi merdeka, masa itu setelah beratus tahun sudah tentulah penduduk daripada kaum Cina lebih ramai di Pulau Pinang dan juga di Singapura. Tapi cara mereka cakap ini seolah-olah uncle auntie kita, kawan-kawan kita, rakyat Malaysia yang Cina ini datang ke Malaysia dan tendang keluar. Gila ke apa? Sama aja. Memang kita akhirnya
adalah hasil daripada sebuah negara yang ditinggalkan oleh penjajah British. Memang ini kita. Kita nak buat apa lepas ini? Kita nak masing-masing kata, okeylah, aku balik ke sana, kau balik ke sini. Diorang nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Saya, keluarga saya pun saya tak tahu asal usul mana. Entah-entah asal usul daripada Sumatera. Kita tak tahu ni kawan-kawan, prof semua ni susah galau kita sebab kita adalah hasil daripada beratus tahun dijajah. Jadi cara yang terbaik untuk kita ialah kita belajar mengenali masing-masing. Sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa saya masuk PKR daripada dulu? Kau tak sayang kat Melayu ke? Ni kalau yang menonton, depan saya ni semua Cina ni, banyak Cina ni. Melayu dan Cina banyak. Saya saja cerita pasal benda ini kerana saya nak semua faham. Melayu faham, Cina faham, India faham. Saya anak Melayu yang lahir di Terengganu, besar di Terengganu. Sekolah pergi semua Melayu, sekolah rendah. Habis darjah 6 pergi sekolah lagi Melayu. Nama dia College Melayu. Semua Melayu. Tapi saya belajar satu benda. Saya belajar bahawa yang mengajar saya itu ada juga cikgu-cikgu Cina dan cikgu India. Bila dia mengajar saya, dia tak pernah berkira kau Melayu ke kau Cina. Dia ajar, dia bagi ilmu sama saja kepada saya. Malah kadang-kadang saya ada seorang cikgu, dia dah mati dah. Nama dia Mr. Tan Kim Ho. Dia dah mati dah. Dia lama ajar maths. Saya tanya dia, Mr. Tan, dekat Kuala Kangsar ni ada sekolah Cina. Nama dia sekolah Cina, sekolah jenis sekolah Cina Sungwah dekat Kuala Kangsar. Why you mengajar budak Melayu? Kita semua ni budak Melayu ni. Why you mengajar budak Melayu? You pergilah mengajar sekolah Cina tu. Saya tanya tu in the 90s when I was in Form 4, Form 5. Dan dia cakap, dan ini sebenarnya sama saja kita Melayu ke, kita Cina ke, kita India. Dia cakap, you semua budak Melayu cerdik, asrama penuh, semua datang. Lagi mudah mengajar daripada mengajar budak Cina Sungwah daripada Kuala Kangsar. Whether you are Malays or Chinese or Indians, we are born with a good heart. Dan itu sangat penting untuk sebuah negara yang berbilang bangsa macam kita, kerana kita tak boleh besarkan anak-anak kita dengan membenci. Yang Melayu, kenapa saya masuk PKR, saya tak masuk parti-parti lain? Kerana saya tak mahu terheret dengan politik perkauman. Kerana kalau kita besar, tua ni, kehidupan kita ialah mencari salah kaum lain dan membenci kaum lain. Kita akan jadi tidak gembira. Tiap-tiap hari hati kita ni tak suka kat orang. Kita negatif. Kalau kita tiap-tiap hari dalam hati kita ini tak suka kat orang, lama-lama, sebab itu orang Melayu kata, tengok orang Melayu dulu-dulu, dia kata ada pepatah yang cukup baik. Kalau ikut rasa, binasa. Ikut hati, mati tau. Sebab itu cara yang paling baik kita sebagai sebuah negara yang Melayu, Cina, India, ialah kita belajar daripada masing-masing. Sama macam saya belajar daripada cikgu saya yang Melayu ada, Cina ada, India ada. Dan macam itulah kita juga kena ajar kepada yang muda-muda ini, yang Melayu, yang Cina, yang India. Because on our own, we are not strong. But together, we are much stronger than what we thought. Itu saja. Sebab kau orang tepuk, aku minum air dulu dah. Jadi sebab itu, ni nak cerita Sanusi. Nak balik cerita Sanusi tak? Saya dah kata tadi kita ada masalah kerana kita tak ada badut. Sanusi PAS ada badut Sanusi tak? Kenapa Sanusi jadi badut? Yalah badan dia macam badut sikit lah kan. Tapi kenapa PAS dan kenapa dia sangat tumpu sebagai Sanusi ni, sebagai poster boy dia, badut dia? Sebab dia tak boleh berbahas dan berbincang dalam semua perkara lain. Dia hanya boleh bercakap untuk mengajar anak-anak muda Melayu membenci orang lain. Siapa yang tak sokong dia, dia benci. Siapa yang tak sama macam dia, Cina, India, semua dia benci.
Ini sangat berbahaya kepada negara, saudara-saudari. Saya ahli parlimen kawasan Pandan, satu kursi yang sangat selamat untuk Pakatan Harapan. Saya tak bertanding pun dalam pilihan raya kali ini. Buat apa saya tiap-tiap malam berceramah satu Malaysia ni? Kerana yang kita lawan bukanlah PAS atau Bersatu. Yang kita nak menang bukan kerusi Pantai Jerejak, Batu Maum, Batu Uban. Kita nak lawan kebodohan dan perkara yang membahayakan rakyat yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Kita nak lawan perkara-perkara yang akan membina kebencian sesama kita. Sebab kita ada misi yang besar, saudara-saudari. Sebab itu kalau tengok dalam tempoh 2-3 minggu berkempen, saya nampak Perikatan Nasional sekarang ni dia makin perlahan dan dia makin defensif. Sebabnya semua yang kita lontarkan itu dia tak boleh jawab. Dia kata dulu dia bersih. Tak bersih dah, saudara-saudari. Muhyiddin Yassin kena dakwa. Tadi saya di Tasik Gelugor dekat Teluk Air Tawar, kerusi Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Bising 6 juta dalam akaun. 6 juta dalam akaun ni. Saya yang selalu turun naik mahkamah ada 14 kes ni, cuni lawyer, percayalah cakap saya, kalau dah masuk duit dalam akaun sendiri, selalunya kena, saudara-saudari. Jadi Wan Saiful Wan Jana Wibawa, engkau bergembiralah dalam 2-3 tahun yang kau ada ni. Kalau nak belajar macam mana nak duduk dalam lokap atau penjara, mari jumpa aku. Sebab dalam bising-bising PN bersih. Lepas pilihan raya, Muhyiddin pun kena, Wan Saiful pun kena, kawan-kawan semua kena. PAS masa tu kata, itu Bersatu, itu bukan kita orang bersih, kita orang Islam. Sebab itu mari kita Sanusi REE ni Baik, saya tengok badut ni, Sanusi ni, saya rasa tiap-tiap hari dia pening kepala macam mana dia nak buat lawak baru, nak tutup cerita pencurian nadi bumi ni. Saifuddin Nasution yang buka cerita ni satu persatu, dulu saya ingat 3-4 minggu yang lepas, dia tanya soalan yang mudah saja. Apa yang Sanusi tahu tentang kecurian nadi bumi dekat Bukit Enggang dalam kawasan dia sendiri, dalam SEK? Awal-awal tu dia confident cakap, saya tak tahu apa-apa, ini fitnah semua ni, tak tahu. Kemudian Saifuddin tunjukkan surat. Macam mana kamu tak tahu? Kerana kamu sendiri sebagai menteri besar yang menulis kepada Menteri Dalam Negeri minta bagi visa bawa masuk ini pekerja-pekerja daripada China yang bertujuan untuk melombong REE. Dia pun diam semua. Lepas tu dia kata, saya tak kenal. Kemudian Saifuddin tunjuk, habis ni gambar kau ada dengan ni yang Cina daripada yang tokek company Cina ni, nama Solofat ni, yang kamu kata kamu tak kenal tapi gambar ada. Dia pun jawab, yalah, saya tak kenal, itu gambar je, kami ambil gambar je, tapi saya tak kenal dia. Dah diam sikit dah slow sikit dah ni. Tapi dia kata, yalah, saya tak tahu, saya tak terlibat dan saya tak tahu. Kemudian Saifuddin tunjuk lagi satu gambar. Kamu kata kamu tak kenal Solofah ni, kamu kata kamu tak tahu apa-apa, kamu kata ini semua fitnah. Ni yang gambar-gambar kamu pergi melawat tapak yang orang melombong REE secara haram ni, ada apa? Ada 6 gambar ni. Sanusi sendiri pergi tengok. Saya tunggu jawapan dia. Tunggu, hari ni keluar jawapan dia. Jawapan dia apa dia? Saya nak sebut pun saya okay, bodohnya lah dia orang ni kan. Jawapan dia sekarang ialah, saya menteri besar, ada laporan tentang kecurian REE di situ, jadi saya pergi tengoklah melawat. Kita tak apalah, kita ada akal, kita boleh fikir. Yang walaon semua kamu tak nampak lagi ke dia punya sembang tu, dia punya berbohong. Dari satu hari ke satu hari berbohong. Daripada dia kata dia tak kenal, kemudian ada gambar, sekarang dia kata ambil gambar saja.
Dia kata tak tahu. Sekarang dia sendiri mengaku bahawa memang ada kecurian REE dekat situ, saudara-saudari. Esok lusa kita tunggu lagi ceramah-ceramah saya. Setiap kali ada lawak bodoh daripada badut Perikatan, aku nak sebut Perikatan Nasional ni susah betul lah, PN lah, PN, Perikatan Nasional ini. Setiap hari ada jawapan baru daripada Sanusi. Kita akan ulas dalam ceramah kita tiap-tiap malam. Jadi maksudnya macam mana? Yang dia dok beritahu orang Melayu ni, yang kononnya dia boleh menyelamatkan Melayu, dia bersih, sekarang satu persatu telah dibuktikan tak betul. Hatta Sanusi yang baru jadi menteri besar itu pun sekarang dia kena jawab. Kalaupun dia tak terlibat, dia tak tahu apa-apa, sebagai menteri besar, dia kena jawab macam mana sebagai menteri besar kamu boleh biarkan berlaku kecurian nadir bumi, logam yang paling mahal di tanah kerajaan. Sedangkan laporan dah banyak dah. Orang kampung lapor oleh sebab pencurian dan pelombongan haram itu sampai melibatkan banjir dekat kawasan itu. Kamu buat apa? Sebab itu saudara-saudari, kalau saya kasar dengan Perikatan Nasional, dia bukan sebab soal nak menang pilihan raya. Orang-orang yang bertanding ni, menang kali ini menang. Kalau dia menang, dia tak buat kerja, kita buang. Kalau dia kalah, dia ada peluang lagi. Cuma masa ini sangat kritikal untuk negara kita. Kita baru ambil alih kerajaan 8 bulan. Kita tahu banyak masalah. Saya tak payah ulang kepada saudara-saudari. Masalah hutang banyak. Masalah pembangunan banyak. Masalah ekonomi yang kita nak perbetulkan banyak. Dan tambah pula itu, dalam keadaan ekonomi global sekarang ini sedang bergolak. Batuk saja dekat New York, kita kena sekali. China nampak perlahan saja pertumbuhan ekonomi dia, pasaran saham kita terdedah. Kita sekarang ini, sebab ekonomi kita demam, maka lagi cepat kita demam daripada orang lain bila ada masalah ekonomi yang lain. Semua ini kita tahu semua. Sebab itu bila saya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, ini orang yang semua sudah dapat peluang untuk jadi menteri. Muhyiddin Yassin daripada dulu lagi, daripada saya dekat sekolah. Kemudian Pakatan Harapan 2018 jadi kerajaan, sambung jadi menteri. Sebelum dia tikam belakang, Azmin, Muhyiddin Yassin, Wan Saiful, Wan Jana Wibawa, semua yang ada ni dah 5 tahun dalam kerajaan, saudara-saudari. Kamu sudah ada peluang untuk membaiki negara, tapi kamu tak buat. Bila kami alih sekarang, bila kita sedang baiki dan kita di landasan yang betul, tiba-tiba dia kemaruk untuk dia balik semula jadi kerajaan. Dia tak lain dan tak bukan, segala yang berlaku ini hanya datang daripada satu kehendak saja, iaitu dia nak jadi kerajaan dan nak jadi Perdana Menteri dan menteri balik. Kamu nak jadi Perdana Menteri, kamu nak jadi menteri, jadilah, tak ada masalah. Tapi jadilah menteri dan Perdana Menteri yang baik, yang menyelesaikan masalah, yang membantu rakyat, yang tidak mengapi-apikan rakyat. Barulah saya pun kalau dia jadi menteri yang lebih baik, kalau dia boleh jadi Perdana Menteri yang lebih baik, saya tak ada masalah. Saya boleh kembali ke hidup saya sebagai orang awam, ada syarikat sendiri dan aku boleh buat duit tiap-tiap hari, saudara-saudari. Tak payah datang ceramah macam ini. Tiap hari duk kena paca. Apa pula Sanusi cakap hari ini? Tapi kita ada masalah. Dan masalah antara yang paling besar, yang ada kesan kepada semua rakyat Malaysia, adalah masalah gaji. Saya daripada dulu lagi saya cakap, sebelum kita menang dan jadi kerajaan pun, ceramah saya yang terakhir di Padang, di Pandan, saya beritahu masa itu sebelum kita mengundi, saya beritahu kepada semua yang menonton, puluh-puluh ribu yang menonton, saya kata, kalau saya dapat peluang, diberi tanggungjawab untuk jadi sebahagian daripada kerajaan, saya hanya ada satu misi yang paling besar sahaja. Saya nak bantu menaikkan gaji rakyat. Semua rakyat saya nak bantu.
Sebab saya tak payah cerita, kita semua tahu bahawa gaji rakyat ini rendah. Saya tahu 20 tahun yang lepas saya balik daripada England. Masa itu umur saya 24 tahun, lebih kurang macam itu. Masa itu pun tahun 2002, 2003, gaji saya dah dekat 4,000 masa itu. Ini dah 20, 23, 20 tahun kemudian, budak-budak yang keluar universiti Melayu ke China, India, gaji dia lebih kurang sama dengan 20 tahun yang lepas. Sedangkan ayam harga naik, rumah harga naik, kereta semua naik. Sebab itu kita ada satu generasi muda yang marah. We are facing a ticking time bomb. We have a very angry young generation. And I don't fault them as much as sometimes they annoy me. But I don't fault them. Because if I were them, I would be angry as well. Keluar kerja, belajar, keputusan baik. Tapi walaupun ada kelulusan dan sebagainya, masih lagi bergelut dengan soal kos sara hidup tiap-tiap hari. Makin lama, makin payah. Baik saya bagi gambaran ini. Ini beban saya sebagai Menteri Ekonomi. Kalau orang yang tanya, apa kamu buat? Apa? Saya ambil alih dalam keadaan yang saya rasa ini beban yang sangat besar. Di satu hujung, kita ada generasi muda yang gajinya adalah rendah. Dan mereka bergelut dengan kos sara hidup. Di satu hujung lagi yang nak bersara, oleh juga kerana gaji juga rendah, terutamanya di sektor swasta, maka mereka tidak ada simpanan persaraan yang cukup. Kalau bersara lepas 10 tahun, dia dah tak ada wang. Orang sekarang hidup sampai umur 80, 90 tahun. Umur dia 60 tahun lebih, dia dah tak ada duit. Kalau dulu-dulu, mak ayah, kalaupun dia tak ada duit, dia ada anak-anak yang bergaji baik yang boleh tanggung dia. Sekarang ini, we are being compressed from both ends. We have the youngest of our society that is struggling because of low pay. We have the eldest of our society that will face struggles after retirement, and their children cannot pay for them. So what do we do? Sebab itu, esok malam ini, habis ceramah, saya kena balik KL. Memang tak sempat tidur. Masuk office pukul 9 pagi, perjumpaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pukul 9.30 pagi adalah satu mesyuarat yang saya rasa antara mesyuarat yang paling penting saya akan hadiri sebagai seorang menteri. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan kita hanya ada satu kertas sahaja. Selalunya mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ni ada 2-3 kertas. Esok satu kertas sahaja, iaitu kertas mengenai gaji rakyat. Macam mana kita nak menaikkan gaji rakyat? Saya tahu majikan dah takut ni. Saya pun majikan juga. Macam mana ni kerajaan akan paksa kita bayar gaji yang lebih tinggi? Sebab saya tahu majikan pun bermasalah juga kerana sumber tu, wang itu tak cukup. Mana ada majikan yang tak nak bayar gaji tinggi? Sebaik-baiknya kalau dia boleh bayar gaji tinggi, dia bayar. Kerana kalau bayar gaji tinggi, pekerja tu gembira, dia boleh jadi pekerja yang lebih baik, lebih produktif. Sebab itu masa saya keluar politik dulu, saya tubuhkan syarikat saya bayar fresh graduate RM3,500. Fresh graduate. Umur 21-22 tahun. Sebab memang saya tahu, kalau bayar dia lebih tinggi, dia gembira. Dia tumpu kerja, dia lebih produktif. Tapi bukan semua syarikat boleh buat begitu. Sebab itu esok kita akan bincang apa prinsip-prinsip dia. Pertama, bahawa syarikat-syarikat kita bukan semuanya berkemampuan untuk membayar gaji yang tinggi kepada pekerja. Dan itu juga disebabkan oleh struktur ekonomi kita yang sekarang ini yang bernilai rendah. Dia buat bisnes di tahap nilai rendah.
untung tak banyak, macam mana dia nak bayar gaji tinggi? Jadi kita kena terima hakikat itu, pertama. Prinsip yang kedua, oleh sebab itu kita tak boleh paksa syarikat-syarikat ini mengikut undang-undang untuk bayar, kerana itu akan melemahkan lagi ekonomi kita. Kalau kita paksa dan syarikat-syarikat ini tak boleh bayar, daripada dia boleh menggaji pekerja-pekerja, tiba-tiba dia kena gulung tikar, bungkus terus, langsung tak ada kerja. Dan yang ketiga, yang ini yang saya kena yakinkan Datuk Seri Anwar esok, bahawa bila kerajaan memperuntukkan wang untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja baik di sektor awam dan juga sektor swasta, pelaburan itu tak banyak beza dengan kita memperuntukkan berbilion-bilion ringgit untuk buat lapangan terbang, untuk buat lebuh raya, untuk buat jalan dan sebagainya. Bezanya, kalau kita buat lebuh raya semua itu, dia jadi lebuh raya dan keuntungan itu dapat kepada beberapa syarikat dan pekerja mereka sahaja. Tapi kalaulah kita ada peruntukan yang berterusan yang besar juga untuk menaikkan gaji rakyat, maka setiap tahun wang itu akan pergi terus kepada pekerja-pekerja kita. Mereka akan berbelanja dalam ekonomi kita, dan bila gaji mereka naik, mereka juga akan mula membayar cukai. Sebab sekarang ini hanya 10% daripada rakyat kita yang gajinya melebihi paras kena bayar cukai. 90% gaji dia semua di bawah. Sebab itu kita ada masalah sebagai negara. Nak kutip cukai pun tak boleh sebab gaji rendah. Jadi insya-Allah saya berharap perkara itu kita bincang, dan esok saya akan pujuklah Datuk Seri Anwar seberapa baik supaya akhirnya buat pertama kali dalam sejarah negara kita, kita ada kerajaan yang memutuskan untuk campur tangan dalam menaikkan gaji pekerja-pekerja rakyat biasa, saudara-saudara. Sebab itu saya nak tutup begini. Itulah sebenarnya tugas kita sebagai kerajaan. Kepada yang menonton di luar, yang atas pagar, yang Melayu, tugas kerajaan ini bukanlah untuk menang kursi, bukan untuk jadi menteri. Tugas kerajaan kami sama seperti doktor. Orang sakit datang jumpa doktor, mula-mula dia kena ambil uji, ambil suhu, ambil darah, hantar ke makmal, cek semua. Bila dah ada maklumat data itu, ia mengesahkan bahawa pesakit ini contohnya sakit kanser. Doktor nak buat apa? Doktor yang baik akan beritahu kepada pesakit bahawa makcik, minta maaf, makcik ada kanser. Dan rawatannya ialah kemoterapi. Rawatan ini akan sakit, ambil masa 6-7 bulan. Makcik terpaksa lalui, sakit macam mana pun kena lalui, tapi bila dah habis rawatan, makcik akan sembuh. Itu doktor yang baik. Doktor yang tak baik apa dia? Dia sembang buat lawa, makcik tu ada kanser ni. Dia sembang, lepas tu dia kata, anak makcik ambil je lah Panadol ni balik, Panadol makcik tidurnya. Memanglah untuk makcik tu, dia ambil di Panadol dia balik, dia tenang, gembira, dia rasa okey lah, Panadol aku tak ada apa. 3 tahun lepas tu mati. Kan? Sebab itu saudara-saudari, jadi kerajaan pun sama macam jadi doktor. Yang jadi menteri ni sama, kena ada disiplin yang sama seperti seorang doktor. Tengok apa masalah, diagnose betul-betul, confirmkan diagnosis itu dengan data dan juga sokongan-sokongan, kemudian cari ubat yang paling baik untuk sembuhkan, walaupun ubat itu ambil masa dan ubat itu menyakitkan. Sebab itu kita perlukan 5 tahun, saudara-saudari. Sebab itu kita perlukan pastikan kita berada di landasan yang baik, supaya di akhir penggal ini, masa itu saya berharap banyak masalah-masalah yang kita warisi ini akan dapat diselesaikan. Dan saya harap 5 tahun lagi lah, kita tidak lagi terpengaruh lah, yang muda-muda yang Melayu ni tidak lagi terpengaruh dengan permainan lawak dan badut bodoh seperti dalam pilihan raya negeri kali ini. Kalau nak masuk kempen, lawan kita tentang macam mana nak baiki negara.
Kalau kamu rasa kamu boleh buat dengan lebih baik, beritahu kita macam mana nak perbaiki kebajikan masyarakat dengan lebih baik. Kalau kamu nak jadi kerajaan selepas ini, beritahu kepada orang Pulau Pinang macam mana kamu akan bina negeri Pulau Pinang ini lebih baik daripada 15 tahun Pakatan Harapan memerintah negeri ini. Baru kita boleh masuk pilihan raya. Jadi insyaAllah, masa pun dah 11.50, saya pun dah nak balik KL. Saya doakan yang terbaik. Saya hanya minta satu saja permintaan terakhir daripada pengundi-pengundi Pantai Jerejak dan juga Bayan Baru dan juga Batu Maung dan juga Batu Uban. Dalam pilihan raya umum yang lepas November 2022, salah satu sebab kenapa PAS dan Bersatu menang lebih banyak kerusi daripada yang disangka ialah kerana jumlah keluar mengundi, pengundi-pengundi Cina dan India lebih rendah daripada sebelum-sebelum itu. Pilihan raya umum 2008, 2013, 2018, jumlah keluar undi di kalangan pengundi bukan Melayu adalah 81 ke 83%. Dalam pilihan raya umum yang lepas November 2022, hanya 68% pengundi bukan Melayu keluar mengundi. Ada 15% yang tak keluar mengundi. Jadi saya minta satu saja. Saya minta tolong beritahu semua kawan-kawan kita, keluarga kita, adik kita, sepupu kita yang kerja di Penang, yang kerja di Singapura, yang kerja di mana-mana, please do this for us together. Come out to vote. Don't take it lightly. It is not about losing the state. We will not lose the state. It is about making a strong statement that this country belongs to all of us, and we will not tolerate any attempt to divide us. We will not allow orang-orang macam Sanusi menggunakan perkauman untuk tunjukkan bahawa di negeri ini kononnya kalau Melayu semua bersatu dan tolak orang Cina, orang India, jumlah orang Melayu ini cukup besar untuk meminggirkan orang Cina dan orang India. That is the message that we will have to counter, and we can only do that together. We need every single one to come out to vote. Boleh? Boleh kah? Thank you very much. Sese, Nandri, Wanakam. Kita jumpa lagi. Janganlah ada pilihan raya lagi lepas ni, penat. Okay. But we will see each other again. I will come back to Bayan Baru, Pantai Jerejak, Batu Maung and Batu Uban. Thank you very much. Pengundi-pengundi di Bayan Baru, you have been the best voters that we've seen in years. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.